Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehadirat junjungan kita, kekasih kita dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam ke atasnya. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, dan kepada ruh ayah-ayah dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Salawat dan salam Allah ke atasnya dan mereka semua, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in, dan ke atas keluarga semua, para sahabat, kerabat dan pengikutnya. Wabil khusus ila hadrati, dan dikhususkan kepada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah, adada ma fi ilmillah. Amma ba'. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat dihimpunkan bersama pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kembali kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pihak surau dan seluruh ahli jawatan kuasanya, khususnya pengerusi dan juga tuan-tuan imam yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita juga sangat-sangat berharap semoga kita semua dapat mengambil sebanyak-banyaknya faedah dan manfaat daripada kitab pengajian kita ini. Dan juga kita berharap pengajian kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat akan keredaannya di dunia dan di akhirat. Kita sambung kitab kita pada muka surat 9.
2 baris daripada bawah. Kitab Jawi lah, kitab Jawi lama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, artinya bahawasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik. Ini masih lagi kita berada pada bahagian telinga, ya, bicara berkenaan dengan pendengaran yang akan dipertanggungjawabkan Allah Ta'ala ke atas kita. Maka dia bawa dalil firman Allah, inna sam'a. Inna tu haraf taukid yang mengaji ilmu alat. Maksudnya sungguh-sungguh. Bila Allah dalam Quran atau hadis ada sebut perkataan inna, tu maknanya benda tu di-highlightkan. Maknanya benda ni penting. Maknanya satu benda mustahak yang nak disampaikan. Batu inna, sungguh-sungguh. Begitu kalau terjemah dia. Ataupun bahawasanya. Bahawasa tu makna sungguh-sungguh lah. Sebab tu dia jadi baris atas semua lepas tu. As-sam'a wal basara wal fuada. Sungguh-sungguh sam'a, telinga kamu, wal basara, penglihatan kamu. Sam'a, dengar, nah, pendengaran kamu, wal basar, basar makna melihat, penglihatan kamu, wal fuada, fuad artinya hati. Telinga mendengar kamu, melihat kamu, dan juga hati kamu. Kullu, yakni semuanya, ulaika, semua itu, kana anhu mas'ula, ada daripadanya itu mas'ulan, yakni persoalan yang akan ditanya. Pendengaran kamu akan ditanya, penglihatan kamu akan ditanya, dan last sekali hati kamu akan ditanya. 3 ni paling mustahak sekali. Dia dengar dengan melihat ni paling mustahak sekali. Mendengar dan melihat. Dan kita pun banyak, dalam banyak-banyak anggota, yang paling kita banyak pakai 2 ni, pendengaran dan penglihatan. Itu paling banyak. Kalau kaki jarang-jarang. Bila nak jalan je baru melangkah kaki. Tangan pun gitu juga, bila nak mencapai barang baru kita bergerak tangan. Tapi ni tak ada buat apa, duduk saja pun telinga pakai dah. Telinga pakai, mata pakai, kan? Mata tak pakai ni time tidur. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, Allah akan susun perkataan sam'a dengan basar ni, sam'a depan, basar nombor 2. Innallaha was-sami'ul basir. Contoh, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengar dulu, melihat. Nak menunjukkan kenapa perkataan sam'a mesti depan, sebab pendengaran lebih lagi daripada penglihatan. Macam tadi lah kita sebut, kalau melihat ni memang kita pakai selalu, tapi time tidur tak pakai. Time tidur tutup mata lah, jangan tidur kat mata lagi. Tapi bahagian dengar 24 jam. Dalam tidur pakai dengar. Pendengaran kita berjalan. Lepas tu dalam kita tengah tidur, orang panggil, "Hei!" Kita bangun. Kita dengar dipanggil kita. Kan? Tu makna kata bila lagi banyak pakai,
lagilah banyak dia punya hampas, habuk, kan, rosak dia. Kalau kereta pun kalau selalu jalan tak servis, makin lama minyak hitam dia pun makin pekat. Benda apa pun kalau selalu pakai, lama-lama mesti ada dia punya kerosakan itu, mesti ada dia punya benda tak elok dia. Begitu jugalah telinga, pendengaran. Dia tak pernah stop. Bila tak pernah stop, mesti dalamnya ada keladak. Ada. Allah tunjukkan pada zahir kita memang taik telinga kita. Kan? Mana lagi banyak? Taik telinga ke taik mata? Nah, taik telinga banyak lagi. Sebab mata boleh tak tutup, telinga mana boleh tutup ni? Nak tutup macam mana? Seletip. Nah, ni tapi tarik telinga tu tak apa, tak berdosa pun dan tak najis pun. Tapi nak Allah nak gambarkan situ, nah, lagi banyak kita dengar, lagi banyaklah tarik telinganya. Tapi tarik telinga tu tak apa, tapi nak ceritanya lagi banyak kita dengar, banyak juga tarik dosanya. Nah, maknanya ada benda yang kadang-kadang telinga kita payah kan nak kawal. Orang cakap apa, benda tak elok, barang maksiat, kita terdengar. Walaupun terdengar dosa tak? Namanya dosa kecil. Ada. Kalau buh tadah telinga sengaja dengar, tu lagi jahat lah tu. Tu nak kena jaga telinga ni. Benda bukan-bukan tak payah lagi dengar. Macam mana tak nak bagi dengar? Takkan nak tutup telinga, nak pergilah di tempat lain. Pergi jalan tempat lain supaya kita tak dengar benda-benda gitu. Orang menyanyi, melalak, kan? Lepas tu kalau buat kenduri kahwin, tak sahlah karaoke bagai. Ikut siapa tak tahu. Mana datang karaoke. Kalau nak kata nenek moyang kita, bila pula nenek moyang kita ada PA system? Nak karaoke zaman dulu ni bau-bau ni ya mai sebenarnya. Tak salah. Kita orang masjid, orang surau, kopiah buah atas kepala. Duk panggil DJ. Kalau nak panggil DJ pun bahagian dia pasang lagu-lagu nasyid, tak apa kak? Nak bahagian kalau tak sunyi sangat pula majlis. Kan? Ada juga ulama yang membenarkan, tapi jangan terlampau kuat kata dia, sampai mengganggu orang lain. Kita pasang lagu-lagu yang mengingatkan kepada Allah, lagu nasyid ke sebagainya, tak apalah. Ini panggil seorang nyanyi karaoke, suara dah lah macam katak. Kita nak makan pun tak sedap. Nampak? Kan? Itu kata. Jadi tak sah lah ya? Kita buat itu saja. Biasa-biasa sudah. Biar orang kata tak macam tak gempak, buat apa nak gempak-gempak. Ada. Biasa sudah. Ni apa nama, majlis walimatul urus yang lebih afdal, lebih baik ialah majlis yang lagi ringkas, yang lagi kurang apa nama kosnya. Hari ini kita berlawan-lawan kos. Dengar kawan tu hari tu buat 5 kemah, kita nak 10 kemah. Kan? Dengar kawan tu buat 1 dewan, dia nak 2 dewan. Macam mana sampai 2 dewan? Nak berlawan saja. Pelamin nak habis 1 stage tu, padahal yang nak duduk 2 orang di atas tu. Tapi pelamin tu 1 stage tu, nak buat apa tak tahu. Kan? Ni sebabnya nak bahagian gaya gah pada orang, bukan pada Allah. Sebab itulah perkahwinan yang seperti ini jadi kurang berkat. Bila kurang berkat, perkahwinan itu kadang-kadang mendatangkan apa nama kemurkaan Allah. Dari mula lagi Allah dah murka, patut-patut. Dan macam mana nak bagi elok, payah dah. Lepas tu keluarga jadi panas, laki bini asyik nak gaduh saja. Akhirnya nak bercerai-bercerai. Nah, kita tengok mahkamah syariah. Yang bercerai ni kebanyakan ni orang muda. Nah, kadang kita tanya berapa tahun kahwin? 2 tahun, 3 tahun. Kadang anak pun tak dan lagi. Dah gaduh sana sini lah. Apa saja jadi begitu? Tengok permulaan kamu tu macam mana. Nah, kalau permulaan kamu buat dengan keredaan Allah, insya-Allah, nah, kamu dapat hidup bahagia dengan redanya Allah sampailah, bukan sakat sampai mati, macam orang duk sebut til jannah, sampai ke syurga.
Ni bahagian wisdatil jannah. Tapi tak ikut cara agama. Macam mana? Sampai kan tengah dah biasakan orang makan kenduri tengah hari. Sampai azan Zuhur belaga dengan lagu DJ dia kat kenduri tu berlaga dengan Tok Bilal azan kat masjid. Sama kuat. Tok Bilal azan Allahu Akbar lagi kuat, lagu tu pong lagi kuat. Apa jadi begitu? Patut tak apalah, nak bahagian, nak hiburan. Tengok jam waktu. Ni waktu semayang. Berhenti jap. 5 minit sebelum azan tu berhenti jap. Ataupun kalau DJ Islamik lagi, bagus sikit DJ dia, pasang audio azan kat situ supaya mengingatkan tetamu yang hadir telah masuk waktu. Tamu pun hadir, boleh pergi semayang. Kalau kat dewan, cari dewan yang ada suraunya sekali. Jadi tak apa, nak majlis lah, semayang jangan tinggal. Mayang kan. Ni sampai tak semayang pengantin, tak semayang yang hadir, tak semayang. Majlis tu bukan diraikan oleh malaikat dah, majlis setan dah tu. Tak semayang ni majlis setan dah. Bila majlis setan, nak bahagia tang mana kehidupan keluarga kan? Suami isteri tu. Baik. Jadi jaga pendengaran kita. Kalau gitu tak payahlah. Untuk guru kami pesan kami, kalau orang panggil makan kenduri, asal orang panggil makan kenduri ni, kalau kita tak ada apa-apa masalah, hukumnya wajib hadir. Kalau kita tak ada halangan apa-apa, orang jemput kita makan kenduri, asal hukum wajib hadir. Kena hadir kan? Tapi kalau ada apa-apa yang menghalang, tak apalah, dimaaflah. Ada sebab lain ke yang mustahak. Tapi kalau kita pergi majlis tu, majlis yang tak diberkati Allah, hukum wajib tu terbatal. Macam mana tak diberkati Allah tadi saya sebut. Kita niat memang nak pergi majlis dia, pergi majlis ada berjoget, ada menyanyi dan sebagainya. Majlis tu tak diberkati Allah, tak payah hadir tau. Kalau tok guru kami dia pergi tengok orang panggil makan kenduri, dia hantar seorang dua anak murid pergi Riki. Pergi usah tengok tu. Budak tu pun naik motor lalu. Kalau tengok okey apa semua, lagu nasyid gitu, selawat ke, panggil geng qasidah ke, tak apa lah. Balik pondok buat syarat tok guru. Okey, line clear. Tok guru pergi. Kalau gigi KO. Tak usah. Gigi nyanyi lagu dangdut apa semua, tak kata tak payah pergi . Tak diberkati. Sebab apa? Tempat yang tak elok ni, tempat yang dimurkai Allah. Kalau kita duduk situ, dengan kita takut kena serpihan kemurkaan Allah. Sebab tu ulama pesan, jangan suka sangat pergi tempat-tempat yang tempat itu Allah tak suka, Allah murka. Tempat orang derhaka pada Allah. Contoh, mana contoh? Mangat sangat dia pergi ke Mesir. Orang bagus pergi ke Mesir tu bagus. Pergi jumpa tok-tok guru ke, syekh-syekh ke, ulama-ulama nak ambil berkat. Tak, pergi tengok Firaun. Dah apa jadah, dah pak saudara dia ke benda? Nak pergi tengok sangat. Firaun tu dilaknat Allah. Allah tak suka. Jadi tak usah kita nak pergi tengok sangat. Kan? Tak usah tempat yang Allah tak suka. Sehingga kan Nabi pernah lalu kat tempat yang pernah diturunkan azab oleh Allah ke atas umat yang terdahulu. Nabi pesan ke sahabat, kita jalan laju-laju. Sahabat tanya kenapa? Kawasan ni, tempat yang pernah Allah turunkan azab ke atas umat-umat terdahulu kerana degil lawan hukum Allah. Kalau tempat yang Allah tak suka, kita jangan pergi. Batu yang pergi cuci kuil tu benda Allah suka ke tempat kuil tu? Ada. Bikin gitu sudah. Ni apa kejadah tak tahu nak masuk gereja. Nak mau tempat-tempat tu semua Allah murka. Ni tempat yang Allah sayang, Allah suka, Allah nak turunkan rahmat. Surau, masjid, tempat orang semayang. Kan? Itu tempat-tempat yang baik. Pergilah, tak nak pergi. Aduh. Baik. Inna sam'a wal basara, pendengaran kita, penglihatan kita, wal fuada, hati kita, semuanya itu akan dipersoalkan oleh Allah. Masuk persoal
dipertanggungjawabkan. Allah akan tanya di dunia dulu, apa yang telinga aku bagi tu kamu guna untuk apa? Allah tanya. Kalau kita tak boleh bohong dah. Sebab yang jawab nanti bukan mulut kita. Kalau mulut kita, ya kita boleh kona. Bolehlah nak kelentong ke apa kan. Waktu tu mulut ni dikatuk rapat. Mulut tak boleh bercakap. Yang akan bercakap anggota tu sendiri. Yang nanti ni bercakap ni, telinga ni sendiri bercakap. Ya Allah, tuan badan aku ni, dia menggunakan aku untuk mendengar majlis ilmu. Mendengar selawat Nabi. Ada dengar orang buat majlis selawat, dia pergi. Orang dengar ada orang buat majlis zikir, tahlil, dia pergi. Sebab dia suka dengar ayat-ayatmu, dia suka dengar zikir-zikirmu. Bagus. Untunglah dia. Kan? Tapi kalau telinga tu jawab, ya Allah, dia suka dengar dangdut. Dia suka gelik-gelik. Dia suka dungdang-dungdang. Dia suka mengumpat. Dia suka macam-macam. Habis jam kita. Satu jaga. Koman-koman pun kan, paling koman dah. Kalau malah baca Quran, kurang-kurang dengar orang baca Quran. Tak apalah, letih sangat ke apa, tak larat nak baca, kurang-kurang dengar. Ataupun contoh ni, kita pas habis mayang isyak lagi, ramai-ramai kita baca surah Al-Mulk. Atalah kita mungkinlah kita tak pandai baca, ataupun baca boleh tapi sangkut-sangkut dah, ramai-ramai baca laju. Kita baca asyik terlepas je. Orang dah ayat jauh dah, ayat 10, kita bawa ayat 1. Paling-paling tidak pun kita duduk dengar. Kalau tak boleh nak baca pun duduk diam dengar. Kerana memang ada hadis sebut, orang yang mendengar bacaan Quran akan mendapat pahala macam orang yang baca Al-Quran. Kurang-kurang yang bahagian tu dapat pun jadilah. Ni bahagian telinga. Ni dak bangun terus. Macam ada benda penting sangat nak kena buat. Kalau ada benda penting tak apa. Tak apalah, kita ada hal mustahak. Ni tak ada apa-apa, balik rumah gitu je. Nak tengok bini, bukan tak pernah tengok bini. Berapa puluh tahun dah kahwin, nak segera-segera sangat nak balik. Kalau orang baru kahwin, ya lain macam. Ni dah berapa kita nak, kalau ada hal mustahak tak apa. Tak ada apa-apa, duduk sekejap. Kurang-kurang kalau tak dia baca pun kita dengar bacaan. Boleh bahagian pahala. Kan? Kita biar banyak pahala sebab kita takut pahala tak cukup. Kan? Kalau pahala cukup pun takut bagi kat orang pula. Nanti orang akan tuntut hutang. Hutang sama ada hutang duit ke, hutang apa-apalah, tak kira lah. Kita ada ambil bahagian dia ke, kita lukakan hati dia ke, buat dia terasa hati, habis orang akan ungkit. Yang ungkit ni kadang-kadang kita terkejut. Kawan baik ungkit, kadang mak ayah sendiri ungkit, isteri ungkit, anak ungkit. Sebab bahagian hari akhirat semua orang akan mengungkit. Sebab nak bahagian lepas, nak masuk syurga, takut masuk neraka. Semua orang kan, tak peduli siapa dah. Biar adik-beradik ke, baik rapat macam mana, bini kita ke, anak kita ke, dia akan ungkit. Kalau yang dia ungkit tu Allah terima ungkitan dia, pahala kita nak bayar balik ke dia, pahala kita kena bagi kat dia. Di hari akhirat tak ada dah ringgit Malaysia. Nak bayar dengan duit tak boleh, bayar dengan pahala. Bayar pahala kita bagi kat dia. Pahala tadi banyak dah, amal banyak, bagi. Ramai lagi yang ungkit. Yang ni datang ungkit. Bagi, habis pahala. Tinggal dosa. Tadi pahala banyak, dah bagi, habis, tinggal dosa. Tapi ada lagi yang ungkit. Ada lagi. Sudah. Nak bayar apa ni? Allah perintahkan malaikat, dia ambil dosa orang yang ungkit tu, boh kat kita pula. Ambil dosa dia, boh sini pula, habis. Sebab tu soal amal kebaikan ni jangan kira-kira sekadar cukup. Saya buat gini cukup dah. Tak boleh cukup. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam kebaikan. Sebab apa? Sebab biar berlambak pahala kita. Sok-sok kalaulah orang duk ungkit, kita duk bagi. Dalam duk bagi tu, sebab banyak sangat, masih lagi ada balance. Selamat kita. Ini bahagian cukup-cukup bahagian. Jangan buat pasal. Nyesal tak sudah nanti. Biar penat sini tak apa. Kan? Penat sini tak apa, penat beramal.
Penat semayang, penat baca Quran, biar penat tak apa. Jangan penat sana, penat sana. Peluh tak ada nilai. Penat sini tak apa, biar kita berpeluh. Ada nilai peluh kita, Allah ganjarkan dengan ganjaran pahala. Peluh akhirat nanti esok dibakar dalam api neraka, nak buat benda dengan peluh tu. Tak ada apa dah, penat. Memang penat, terlampau penat lah. Dah lah penat, sakit, azab. Sini penat begitu je, lebih kurang kan. Penat-penat sini boleh kat minum air bagi hilang penat. Penat sana nak minum apa? Mana dia bagi air? Dia bagi ni air tembaga yang dididihkan, beluk air tembaga kan. Ada. Lepas tu biar tak apa, biar susah sini tak apa. Penat sikit sini tak apa. Ada. Sabar sikit. Wal basar, dan penglihatan. Allah tanya, aku bagi mata kat dunia dulu, mu buat apa dengan mata tu? Tengok benda. Tengok ustaz, tak apa. Tengok ulama, tengok tok guru, tengok Quran. Antara perkara yang dengan tengok saja boleh pahala, tengok Quran. Tak baca gini, tengok aje. Tengok pun boleh pahala. Tapi jangan main tengok aje. Kan? Apa-apa semayang. Betul. Nak bini tanya abang buat benda, tengok mendapat pahala ke tak? Betul dah, tapi korang-korang baca lah, jangan langsung tak baca, main tengok je. Kan? Tengok ulama, tengok tok guru, tengok orang soleh, boleh pahala. Tengok orang yang baik-baik. Sebab tu kadang-kadang ada orang letak gambar ulama. Tujuannya dengan tengok tu kita mengingatkan kita pada akhirat. Mana ada orang tengok tok guru teringat nak judi? Ada? Tengok gambar tok guru rasa nak ikan nombor ekor. Mana ada? Orang tengok gambar tok guru, gambar ulama, dia teringat akhirat, teringat amalan. Kadang kalau tok guru tu pernah ajar dia teringat pesan-pesan tok guru tu. Itu sebab bukan taksub. Taksub tu lain kan. Ni bahagian nak mengingatkan kita pada akhirat. Sama gak tasbih. Sebenarnya zikir ni tak payah tali tasbih, tak apa tu tasbih biji tu. Tak payah tu, tak apa. Sebab zikir ni bukan dengan kita tarik apa, zikir ni sebut subhanallah. Kan? Tapi apa yang ulama pegang tasbih? Nak kata ulama, kerana tali tasbih itu dia mengingatkan kita kepada zikirnya pada Allah. Biasanya bila orang tengok tasbih dia ingat apa? Ingat nak berzikir. Jadi apa jua benda yang mengingatkan kita pada agama, pada Allah, maka benda tu jadi barang sunat. Jadi dengan tengok tasbih teringat nak berzikir. Mana ada orang tengok tasbih teringat amoy. Ingat amoy. Dan tu ambil tali tasbih cekik dia. Mana ada orang benda ni ingat maksiat bila tengok tasbih teringat nak berzikir ke, teringat Allah ke, gitu. Ada. Lepas tu dulu jadi trend. Sekarang ni pun mungkin ada kot orang duk gantung dekat apa? Cermin kereta. Tapi gantung saja zikir tak pernah nak mau macam tu. Jangan gantung saja. Tujuan gantung tu kalau tengok traffic light lama sangat, ambil lah subhanallah. Astagfirullah. Tu buh balik. Kan? Macam tu. Ni bahagian gantung. Yang lebih teruk lagi, jahat lagi, dia kata gantung tasbih ni accident tak kena. Bentuk mu siapa aja. Ni percayaan karut marut. Yang ni teruk, ni tak mau. Padahal orang tu tujuan nak tengok tasbih, nak ingat pada Allah. Kan? Bukan pasal benda-benda karut marut. Baik, penglihatan Allah akan tanya kita apa yang kita tengok. Wal fuada, barulah hati. Kenapa hati ni Allah sebut dalam kalimah ni yang ketiga? Susunan dia. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, baru cita hati. Baru Allah sebut wal fuada, hati. Kerana bermula daripada dengar dan lihatlah dia akan turun ke hati. Lepas tu orang selalu kata apa? Dari mata turun ke hati. Bahagian nak ngorat. Ini bukan bahagian ngorat mana? Ni mana? Apa yang kita dengar, itu yang akan membuat hati kita ni. Apa yang kita lihat, itu yang akan membuat hati kita. Dan kalau kita suka dengar benda tak elok, barang maksiat, dengar lagu bukan-bukan, merepek lagu yang tak mengingatkan kita pada Allah, lagu lara-lara, mata pula melihat benda-benda maksiat, tengok perempuan dedah aurat gitu gini, maka hati ni dia akan busuk, dia akan rosak, dia akan kotor.
Tanda hati kotor, tak boleh dengar nasihat orang. Itu tanda hati kotor. Hati keras, orang nasihat tak lut. Orang cakap pandai dia cakap, dia pun lebih kurang, dia balas balik itu. Dia tak boleh nak terima, tak boleh. Sebab hati dia sudah keras. Hati dia kotor, berkeladak. Lagi tanda hati kotor, kata ulama, nak kita jadi berat nak melakukan taat dan ringan melakukan maksiat. Kalau benda-benda lara, benda merepek-repek, laju je kita buat. Cergah aja badan ni. Tapi main dengan barang akhirat, main dengan bahagian ibadat, lembik aja. Bahagian baca Quran, muak. Nak baca Quran je ngantuk. Nak. Dengan kuliah, ustaz tu baru duduk, Assalamualaikum. Nah, bila dia angkat balik-balik, salam kedua, Assalamualaikum, kata ustaz nak habis dah, wallahu alam. Ya, habis dah kata. Ada, tapi bukan sini lah, tempat lain. Sini bagus. Nak ceritanya dia jadi lemah. Kadang-kadang bukan sebab letih apa. Dia kalau betul badan kita letih sebab kita buat kerja banyak siang tadi ke apa sebagainya, letih ni boh lah apa pun dia akan mengantuk. Boh benda dia minat pun ngantuk juga, benda dia sonok pun ngantuk juga. Tu baru betul-betul letih. Tapi kalau ngantuk tu bukan sebab letih, tapi ngantuk tu kerana nafsu, benda akhirat dia jadi lemah, tapi benda dunia dia jadi segar. Tayang Maharaja Lawak gini badan. Habis lah. Loh, nak lagi. Kan? Bahagian tengok bola gitu gini kepala. Bahagian nak dengar kuliah, bahagian nak ngaji Quran, bahagian macam-macam perkara-perkara ibadat jadi lemah. Itu tanda kita punya hati ada masalah. Hati kita ni kotor. Jadi macam mana nak buat? Kena cuci ya. Macam kereta bila minyak hitam dia lama tak servis, lama tak tukar, minyak hitam dia jadi pekat, enjin dia akan bermasalah. Pick up jadi kurang. Dia tak boleh nak pergi. Kalau dia biar lama-lama lagi, dia akan menyebabkan enjin boleh rosak dan sebagainya. Dia punya piston habis apa semua. Kan? Macam-macam hal. Jadi panas, enjin dia temperature naik. Tu. Sama agak hati kita ni. Dah tak dicuci, kotor. Lepas tu duduk biar satu. Maka habislah, rosaklah hati ni. Kan? Macam mana nak cuci Ustaz? Cuci dia gini, majlis ilmu nama dia. Ilmu ni ibarat air. Kan? Dituangkan ke atas hati kita, disebut sebagai tazkiyatun nafs, mencuci hati. Dan ilmu mana? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu yang mencuci hati, bukan ilmu tauhid, ilmu fiqh dia lain. Itu cerita lain. Itu bahagian nak mentahqiqkan akidah dan nak mengelokkan ibadat. Itu bahagian tauhid dan fiqh. Adapun ilmu tasawuf, dia nak menjernihkan hati kita. Ni dalam hati ni banyak keladak, tu nak bagi cuci. Lepas tu pesan Tok Guru pada Tok Guru Siddiq Noh. Tok Guru dia nama Tuan Guru Haji Hitam. Guru kepada Tok Guru Siddiq Noh. Dia pesan dekat Ustaz Siddiq, pesan kat Tok Guru kita ni. Dia kata, Siddiq, jangan biarkan harimu berlalu tanpa membaca walau sebaris sahaja ayat daripada kitab-kitab tasawuf. Satu hari jangan tinggal satu ayat dalam kitab tasawuf, kena baca. Dia kata, apa nak maksudkannya? Mana jangan kamu tinggalkan hari kamu tanpa mendengar nasihat-nasihat ulama berkenaan dengan kesufian, yakni ketasawufan dalam kitab-kitab tasawuf. Dia memberi, orang cakap apa, nasihat pada kita. Ilmu dia gini, ilmu tauhid memang susah. Dia susah bahagian kita nak memahaminya. Ilmu fiqh pula, ia memang susah. Dia susah bahagian kita nak orang cakap apa, nak tengok dari segi hukum tu. Sebab hukum kadang-kadang macam-macam. Ni ada khilaf lah apa sebagainya. Payah, nak kena banyak membaca. Tapi main dengan ilmu tasawuf, ilmu yang paling senang. Senang dia, senang mengaji. Nak mengaji senang Berapa kali kita mengaji pasal riak, ujub, takabur, ikhlas. Tapi nak amal, itu paling susah.
Belajar bahagian ikhlas bukan baru hari ni ya. Dari dulu lagi kita dengar ustaz-ustaz kita mengajar kata kita kena ikhlas, kena ikhlas. Silat-silat yang cakap pun tak ikhlas. Ada nak ikhlas macam mana minta duit. Nak panggil saya ceramah kurang-kurang 2,000 cik, dia kata. Habis. Kan? Ada. Ada. Sebab tu tasawuf ni sembang boleh lah. Kan? Tapi nak amal payah. Tapi walau dia payah, kita kena usaha untuk cuba beramal. Pelan-pelan orang kata. Pelan-pelan kayuh. Sebab ilmu tasawuf ni macam air. Walaupun dia lembut aja, ilmu tasawuf ni lembut. Dia lembut macam air. Dia sejuk. Tapi kalau dititik di atas batu yang keras berkali-kali, di tempat yang sama secara istiqamah, titik je, bukan tembak dengan water jet tu nak. Titik, tik, tempat yang sama. Kadang sampai kat 3-4 tahun, 5 tahun berlubang batu. Jadi hati kita ni taklah, insya-Allah lah, taklah keras macam batu. Kan? Bukan, kita ni bukanlah degil sangat, tapi sikit-sikit mungkin ada. Kan? Tapi kalau kita rajin mengaji ilmu tasawuf, lama-lama dia sentuh hati. Lama-lama hati ni akan orang cakap apa? Bukanlah berlubang, sekali jantung berlubang lah, bukan itu. Maksudnya hati ni mula terbuka. Dia rasa kelazatan akhirat tu mula terasa. Tanda hati kita ni Allah dah mula terima, dah Allah dah ampun dosa kita, Allah dah mula kasih pada kita. Apa tanda dia? Tanda dia kata ulama, tanda Allah kasih pada kita, kita kasih akan ibadat. Nak tahu Allah sayang kat kita ke tidak, kita tengok diri kita dengan ibadat tu kita sayang ke tidak. Kalau dengan ibadat ni kita buat macam paksa-paksa, tak ada sayang tu, tak ada lazat tu, tak ada, terpaksa buat lah sebab kena buat. Nanti orang kata apa pula, tak ikut Islam, kafir lah, apalah, paksa lah. Maknanya belum ada kasih lagi. Memang kita boleh buat, tapi kasih tu tak dapat, tak capai. Dia sampai tahap kasih tak. Ni hadis sahih ni dalam Imam Bukhari. Nabi kata, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, hamba aku takkan boleh rapat dengan aku. Mimma aftaratu alaihi, dengan perkara-perkara kefarduan yang dia buat semata-mata. Buat ibadat fardu saja belum mendapat kasihnya Allah. Sebab ibadat fardu itu tanggungjawab. Bak kata ulama, itu baru modal. Kalau kita berniaga, tu baru panggil balik modal. Kita buat yang wajib saja, wajib tu belum mendapat untung, baru balik modal. Sebab barang wajib ni memang nak tak nak kena buat. Kan? Sebab itu tanggungjawab. Tanggungjawab. Nah, macam kita dengan bini kita bagi dia nafkah, itu tanggungjawab. Ataupun bos kita dengan kita, cukup bulan dapat gaji 2,500, itu memang tanggungjawab. Nak tak nak bos kena bagi 2,500. Sebab memang gaji kita dah. Kita tak ucap terima kasih pun memang dia kena bagi. Kita tak bodek dia pun memang dapat 2,500. Tapi yang bahagian untung tu mana? Bahagian increment, bahagian bonus, bahagian bos kata hujung tahun ni aku bagi kat hampa ni 5 bulan gaji lah. 5 bulan gaji tu untung tu. 5 bulan gaji tu untung. Jadi bahagian akhirat ibadat kita dengan Allah, mana yang untung? Kata hadis, dalam hadis tadi Nabi kata bin nawafili, dengan nawafil. Nawafil ni apa maksud dia? Nawafil ni maknanya hadiah. Dengan memberi hadiah kepada Allah, maksudnya tu. Apa maksud memberi hadiah? Ulama kupas, iaitu dengan membuat sesuatu yang Allah suka tetapi tak disuruhnya ataupun tak diwajibkannya. Contoh mana? Barang sunat, amalan-amalan sunat. Semayang sunat rawatib, Allah tak paksa kita buat. Yang Allah paksa kita buat fardu 5 waktu. Tapi semayang sunat rawatib, Allah cuma galak aja. Tu hukum namanya sunat. Allah tak paksa buat. Manakala tak buat pun tak apa. Tapi sebab dia kasih pada Allah, dia sayang pada Allah, Allah tak paksa buat pun dia nak buat. Barulah bertemu kasih, baru untung tu dapat.
Kalau sekadar ikut saja apa bos suruh buat kerja, dia buat. Bos memang bayar gaji 2,500. Tak, yang ni dia memang bodek sungguhlah. Bos sampai je kat pejabat, atas meja 3 cawan ada dah. Kopi, teh ais, susu. Bos kata sampai 3. Tak tahu bos suka mana satu, bos ambil kan. Lepas tu bos duduk buat kerja, dia kipah kat sebelah. Bos kata ada dah aircon tak, saya nak kipah. Tu orang panggil orang kipah bos. Ada. Makna dia bodek bos dia. Lah kali bos dia bagi dia macam-macam. Tapi bodek bos manusia ni buat apa? Ni Allah Ta'ala bodek Allah. Kan? Allah tak paksa buat, kita buat juga. Kita suka barang-barang yang sunat. Amalan-amalan sunat ni lah yang akan membuatkan Allah kasih kepada kita. Ada. Tu. Pendengaran dan penglihatan dia akan membawa kepada hati. Jadi jaga pendengaran kita, jaga penglihatan kita, kan, sehingga kita dapat menjaga hati kita. Baik. Kemudian lagi kata Allah, kullu, setiap ulaika kana anhu mas'ulan, semuanya akan dipersoalkan, yakni pendengarannya, penglihatannya dan akhirnya hatinya. Jadi nak jaga, orang kata jaga hati tu. Nak jaga hati macam mana? Jaga pendengaran dan jaga penglihatan. Boleh nak? Kemudian nanti kita akan masuk fasal yang ketiga, fasal baru. Fasal baru, bab barulah. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Maksud lidah bukan nak belajar lidah ni. Maksudnya percakapan kita, kata-kata kita. Lidah ni tidak bertulang tetapi berbisa. Punca segala-galanya bermula dengan lidah. Bermulanya orang tu jadi baik pun dengan lidah. Bermula seseorang tu jadi jahat pun dengan lidah. Punca pergaduhan, lidah. Mana ada orang nak bergaduh, datang-datang tumbuk tu. Tak, cakap dulu. Hang pasal apa? Hang tak pati aku apa? Mulut ni cakap ni. Mulut ni start dulu ni. Lepas tu orang tua-tua dulu kata apa? Kerana mulut badan binasa. Tu ni bab dia. Nak macam mana kita nak jaga lidah kita, mulut kita supaya jangan sampai merosakkan badan kita. Punca dia, badan dia kecil je. Sebab dia kecil ni lah habis sakit satu badan. Jaga. Yang ni paling mustahak. Bermula dengan lidah. Memang bermula dengan mulut tu lah seseorang jadi Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadah. Bermula dengan mulut tu juga dia boleh terkeluar daripada Islam dengan dia cakap benda yang bukan-bukan sehingga mengeluarkan dia daripada akidah agama. Jadi jaga lidah ni. Nanti kita akan tengok pada kuliah yang akan datanglah dengan izin Allah. Pada kita sambung fasal yang ketiga berkenaan dengan soal lidah. Baik. Sebelum kita tutup majlis kita ni, ada sedikit pengumuman berkenaan dengan kita ni sudah menghampiri nak masuknya Ramadan. Jauh lagi tapi hampir dah tu. Kita kena nak meraihkan dia. Jadi dah lama dah saya pun kuliah kat sini. Mungkin ada yang dah maklum dun sebelum-sebelum ni. Memang dah jadi adat kebiasaan kami di pondok-pondok. Kalau biasa ni pondok-pondok lama pun memang buat amalan ni lah, iaitu kami meraihkan Ramadan ini lebih awal. Maksudnya bukan puasa awal-awal. Itu bid'ah. Yakni makna kata start daripada bulan Rejab lagi kita sudah membuat latihan. Jadi memang dah jadi amalan di pondok-pondok. Biasanya akan berpuasa 3 bulan berturut-turut. Rejab puasa, Syakban puasa, sampailah Ramadan. Yang wajibnya Ramadan. Rejab dan Syakban tu nak puasa sunat. Bukan kerana ada fadilat-fadilat tertentu, itu kita tak tahu. Itu serah pada Allah. Dah berapa pergi puasa Rejab, berapa puasa Syakban, dak tujuan puasa nak melatih diri. Supaya Ramadan tu jadi Ramadan yang terbaik. Sebab kata tok guru kami macam orang nak masuk sukan lari. Dia nak berlumba lari.
Boleh ke dia ni sampai hari pertandingan baru lari? Silat-silat dengan krem kaki-kaki tu. Nah, dia kena berlatih dulu. Kan? Bulan ketiga baru nak masuk pertandingan. Bulan 1 dan 2 tu dia dah training. Mula lari pelan-pelan dulu. Nah, apa tu pusing-pusing mana ke apa ke. Bila dia dah biasa dah dengan larian dia tu, masuk bulan ketiga untuk pertandingan, dia dah steady dah. Samalah macam puasa ni. Kita abang cakap dah lama tak puasa, jarang-jarang puasa. Kita latih daripada Rejab. Bulan Rejab kita mula puasa. Jadi kalau yang menyandar pun nak sengit badan tu mungkin time Rejab je lah. Kan? Rejab tu lah menung, laparnya. Latih. Kan? Mula-mula payah, lagi payah pula kita puasa, orang lain tak puasa. Orang lain elok makan depan kita. Cabaran dia lagi dahsyat, kita pun tahan. Masuk bulan Syakban, dia dah mula steady sikit. Time bulan Rejab itu dia puasa tak larat buat apa dah, terbaring itu, jap-jap tengok jam. Sampai dia kata macam tak bergerak je jam ni, dia kata. Nah, padahal jalan elok je jam tu. Nah, masuk bulan Syakban, dia istiqamah teruskan puasa lagi, dia dah jadi steady. Sambil puasa dia boleh buat kerja. Boleh pergi kebun, boleh buat apa, boleh steady. Masuk Ramadan lagi tak terasa. Sebab apa? Badan dah biasa. Macam lari tadilah. Dia dah training, hari pertandingan steady dia lari sebab dah kaki tu dah biasa. Begitu juga perut ni, bila dah dilatih, main Ramadan dia steady. Bila steady, barulah time puasa tu kita boleh pulun dengan buat ibadat. Baru cergah badan, dia dah biasa dah berlapar, boleh steady. Kita kena biasa-biasakan berlapar, tuan-tuan. Sebab kalau Dajjal datang kan, makanan apa tak ada. Kan, makanannya sahabat tanya Nabi makan apa? Nabi kata zikrullah. Apa maksud zikrullah? Ingat kepada Allah, berzikir, sebut nama Allah. Allah, subhanallah. Tahan. Kan? Kalau orang yang memang dia dah biasa berlapar, tiba-tiba tak ada makan, dia boleh tahan lah juga. Lapar juga, tapi dia boleh tahan sebab dia pernah lapar, pernah biasa. Tapi kalau orang biasa banyak makan ni, tiba-tiba tak ada makan, kelang kabut dia. Kelang kabut. Datang pula Dajjal bawa makanan. KFC sebelah, McD sebelah. Mana nak pergi? Dia tanya pizza tak ada? Tanya pula. Ada. Habis kita ikut habis dia, jangan buat pasal. Kan? Tu. Sebab tu kalau kita tengok Allah sengaja buat negara-negara umat Islam, negara tu macam susah-susah sikit. Kan? Negara dia kurang makan. Sebenarnya itu satu bentuk latihan daripada Allah juga. Supaya dia, kalau Dajjal datang dia boleh bertahan. Kita ni diuji Allah sebenarnya. Nikmat ya nikmat, tapi diuji sebenarnya. Kan? Terlampau banyak makan. Akhirnya, kita takut kita tak boleh nak bertahan. Ya memang pun orang yang sakit-sakit ke hospital tu sebab kurang makan ke banyak makan? Jawab sendirilah kan. Jadi ni kita mengajak kita bersama-sama. Dia start 2 hari bulan 2 kalau tak silap saya. Masuk dah bulan Rejab. Tak apalah, tak boleh full sebulan, tak apa, bukan wajib pun, tapi kita latih-latih. Selang sehari ke, ikutlah macam mana janji kita cuba buat untuk melatihkan diri. Bukan suruh puasa penuh. Puasa penuh Ramadan nanti. Tak ni yang latihan ni. Dia begitu. Jadi bila di pondok kami buat puasa sunat ni, puasa Rejab, Syakban ni, sampailah ke Ramadan, maka kami buka kesempatan sama. Sebab bila pelajar-pelajar ni dia nak berbuka puasa, takkan buka saja, tak syok lah. Kita buat majlis tahlil sebelum berbuka. Kita buat majlis tahlil macam sebelum-sebelum ni kami buat majlis tahlil. Lepas dah baca tahlil, barulah doa makan apa semua, kita pun bukalah makan puasa, buka puasa tu. Jadi kami nak edarkan borang tahlil, nanti ada dekat meja sana. Borang tahlil ni siapa yang berminat nak masuk nama, untuk buh nama, buh nama arwah dengan buh nama dia,
Tak arwah lagi. Ada kan takut cepat lagi. Kan? Buh nama ayah kita ke mak kita yang dah meninggal dunia, tak kira lah adik-beradik kita, sahabat kawan kita ingat kat dia, buh. Dekat borang ni dia tulis sampai 5 je, tapi tak semesti 5 je. 50 pun tak apa. Kalau tak muat depan ni, buh belakang. Ada. Lepas tu dia ada tulis kat bawah nombor tu, dia tulis RM. Maksud apa RM? Ringgit Malaysia. Jadi RM ni tak wajib. Tak ada pun mesti kena bubuh, tak, terpulang lah kan. Nak bagi, tak nak bagi pun tak apa. Duit yang tuan-tuan bagi tu kami buat guna untuk beli juadah berbuka puasa untuk pelajar-pelajar di pondok yang berpuasa. Kami belilah apa yang patut nak bagi dia orang buka puasa daripada RM tu. Terpulang nak berbagi apa tak apa. Kan? Contoh dia buh nama sampai 50 tadi kata. Ustaz kata boleh 50, dia buh sungguh 50. Tapi RM dia buh RM1 je. Kami baca, bukan tak baca nama dia, tapi slow lah. Tak ada kurang. Jadi boleh lah. Siapa yang berminat boleh ambil borang ni. Tak semesti kena hantar malam ni juga. Ambil dulu tak apa. Bulan depan saya datang pula, serah pula kan. InsyaAllah nah. Bila-bila pun tak apalah. Ataupun nak back in pun ada. Dia ada nombor akaun bawah tu. Jadi gitulah sedikit sama-sama kita meraihkan pelajar-pelajar kita di sana, di pondok tu. Moga-moga kita pun dapat habuannya bersama, pahalanya. Kalau paling-paling tidak kita tak puasa, tapi kita jamu makan orang yang berpuasa, pahalanya pun besar pada kita dapat. Moga-moga gitulah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.